Untuk makluman semua bahawasanya wakil pemilik Kampung Sungai Baru sedang memberi statement. Jadi saya jangkakan mungkin mengambil sedikit masa, dan pihak SPRM telah memberikan satu kerjasama yang cukup baik untuk membuka fail siasatan tambahan, kerana kes ini pun telah pernah dilaporkan pada bulan Januari tahun 2022, dan pada hari ini pihak SPRM telah membuka fail siasatan tambahan. Pejuang tuntut tindakan segera diambil oleh kerajaan dan siasatan dibuat oleh SPRM berkenaan kontroversi pengambilan tanah melibatkan projek pembangunan semula Kampung Sungai Baru, Bandar Kuala Lumpur. Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air, Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini telah mengutuskan surat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi memperincikan keluhan penduduk Kampung Sungai Baru, Kuala Lumpur. Namun, sehingga kini tiada apa-apa jawapan konkret maupun maklum balas positif diberikan oleh pihak kerajaan untuk menyelesaikan kontroversi pengambilan tanah bagi tujuan pemaju menjalankan projek pembangunan semula Kampung Sungai Baru. Pejuang berpandangan bahawa penduduk dan pemilik rumah teres dan pemilik flat di Kampung Sungai Baru tidak diberikan keadilan sewajarnya apabila pewartaan pengambilan tanah dibuat secara tergesa-gesa, sedangkan rundingan di antara pemaju dan pemilik-pemilik masih berjalan dan cadangan usaha sama belum dimuktamadkan sepenuhnya pada waktu itu. Pemilik-pemilik juga menuntut supaya pampasan yang setimpal diberikan secara rundingan bersama dan bukannya secara paksaan untuk menerima tawaran pampasan melalui prosiding pengambilan tanah. Malah, pihak pemilik rumah teres serta flat Kampung Sungai Baru telah menzahirkan kekecewaan mereka apabila warta di bawah Seksyen 4 Akta Pengambilan Tanah tahun 1960 telah dibuat pada 18 hari bulan Jun tahun 2021, iaitu bersamaan dengan hari Jumaat. Manakala warta di bawah Seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah 1960 dibuat pada 21 hari bulan 6, 21 hari bulan Jun tahun 2021, iaitu pada hari Isnin. Jadi bagi pihak pejuang, Parti Pejuang Tanah Air, ini amat mencurigakan. Macam mana warta pengambilan tanah yang begitu penting boleh dilakukan dalam masa satu hari. Masuk warta 4 hari Jumaat dan warta 8 keluar hari Isnin. Sabtu Ahad bukan hari bekerja. Jadi kita minta pihak SPRM untuk mengambil satu tindakan untuk menyiasat kes ini secara komprehensif. Kedua-dua warta untuk pengambilan tanah ini dikeluarkan dalam tempoh masa yang amat singkat, sekitar 2 hari, yang diserangi pada hari Sabtu dan Ahad ketika rakyat masih berada dalam kekangan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang disambung untuk tempoh 2 minggu berkuat kuasa pada 15 Jun 2021 sehingga 28 Jun 2021. Perkara itu berlaku dalam tempoh PKP 3.0. Jadi ini cukup mencurigakan kita. Justru itu, pejuang mendesak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan membuat keputusan segera supaya satu arahan dikeluarkan bagi memansuhkan atau menarik pewartaan pengambilan tanah di bawah Seksyen 35 Akta Pengambilan Tanah 1960 atau di bawah peruntukan statutory lain. Pemansuhan pewartaan pengambilan tanah akan membuka ruang perbincangan dan rundingan antara penduduk dan pemaju secara lebih adil dan telus tanpa unsur tekanan, paksaan dan ugutan pengusiran. Untuk makluman rakan-rakan media, para pemilik bukan anti pembangunan. Tidak sama sekali. Tetapi apa yang dituntut oleh para pemilik ialah keadilan. Proses pengambilan tanah ini mesti dilakukan secara telus dan secara adil. Kalau rakan-rakan media ingat, pada tahun 2019, ketika itu Ketua Pembangkang, iaitu Perdana Menteri masa kini Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri di ruang Parlimen sebagai Ketua Pembangkang pada tahun 2019 menyatakan bahawa proses pengambilan tanah Kampung Sungai Baru tidak boleh dibenarkan. Mana mungkin tanah milik individu, milik pribadi diambil untuk tujuan bagi pembangunan komersial. Ini bercanggah dengan perundangan, sistem perundangan di negara kita, bercanggah dengan perlembagaan kita. Ini dinyatakan sendiri oleh Perdana Menteri ketika beliau menjadi
Ketua Pembangkang pada tahun 2019. Pejuang juga menuntut supaya Yang Berhormat Menteri Persekutuan, Wilayah Persekutuan melihat semula fungsi dan tata kelola Perbadanan Pembangunan Kampung Baru PKB yang merupakan agensi di bawah pemantauan Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan. PKB kini dilihat oleh penduduk Kampung Sungai Baru seolah-olah menjadi ejen atau boneka pemaju yang hanya menuruti kemahuan pihak pemaju. Penduduk juga berasa sangsi dengan tindakan PKB yang mengutamakan pemaju, sedangkan terdapat syarikat-syarikat pemaju lain yang mungkin boleh menawarkan konsep pembangunan semula yang lebih baik. Selain itu, pejuang juga mendapat maklumat daripada Carian Jabatan Insolvensi Malaysia bahawa Yang Berhormat Datuk Afendi Zahari sebagai pengurusi PKB dipercayai telah diisytihar sebagai bankrupt ataupun muflis oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 11 hari bulan 10 tahun 2021. Perkara ini juga menimbulkan satu lagi isu dari segi integriti PKB yang berada di bawah penyelidikan Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan. Jika dakwaan berhubung status kebankrapan ini benar, maka Yang Berhormat Datuk Afendi Zahari tidak boleh lagi bertindak sebagai pengurusi PKB di bawah undang-undang. Ini kerana Seksyen 10C Akta Perbadanan Pembangunan Kampung Baru 2011, Akta 733 dalam kurungan, menyebut dengan jelas bahawa jawatan seseorang anggota perbadanan hendaklah menjadi kosong jika dia menjadi bankrupt. Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan adalah digesa menyiasat perkara ini dan mengambil tindakan pantas melantik pengurusi PKB yang baru, yang lebih kompeten, lebih berintegriti dan bebas dari pengaruh politik. Yang Berhormat Menteri juga harus memberikan arahan jelas kepada PKB selaras dengan Seksyen 17 Akta Perbadanan Pembangunan Kampung Baru 2011 dalam kurungan Akta 733 untuk PKB menjalankan fungsi mereka sebagai badan penyelaras utama untuk menyelaras projek pembangunan semula dengan persetujuan pemilik-pemilik dan bukannya mementingkan hasrat pemaju sahaja. Jangan berat sebelah. Pejuang sekali lagi mengulangi pendirian bahawa pembangunan semula Kampung Sungai Baru dan Kampung Baru hendaklah menitik beratkan isu kependudukan dan populasi masyarakat Melayu di kawasan bandar yang kian berkurangan. Kependudukan masyarakat Melayu di kawasan bandar seperti di Kuala Lumpur perlu dipertahankan bagi memelihara kesinambungan warisan bangsa agar pengagihan kekayaan negara dapat dikongsi dan dinikmati secara adil dan saksama di dalam masyarakat berbilang kaum tanpa dipisahkan oleh jurang ekonomi antara kaum. Selanjutnya, berhubung dakwaan lisan oleh wakil pemaju kepada penduduk yang mendakwa bahawa pemaju telah membelanjakan hampir RM42 juta. Pejuang menuntut supaya satu kertas siasatan dibuka oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyiasat aliran penggunaan dana tersebut dan sama ada wujud sebarang sogokan, salah guna kuasa dan sebagainya yang membabitkan pegawai di Kementerian Wilayah Persekutuan, Perbadanan Pembangunan Kampung Baru dan pegawai-pegawai Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan yang terlibat dalam isu pengambilan tanah ini. Siasatan SPRM ini adalah perlu kerana Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki sendiri sekitar 10 April tahun 2021 telah mengeluarkan kenyataan bahawa kes rasuah berskala besar telah dikesan mula meningkat akibat kesan kegawatan ekonomi dan pandemik COVID-19 yang menyebabkan ramai golongan yang terdesak menjadikan rasuah dan sogokan sebagai jalan mudah untuk keluar dari hipitan peningkatan kos sara hidup dan masalah keuangan peribadi mereka. Berpaksikan kepada konsep kedaulatan undang-undang atau the rule of law, pejuang menyeru supaya kontroversi pengambilan tanah dan pembangunan semula Kampung Sungai Baru ditangani segera oleh pihak kerajaan dengan berhemah tanpa unsur paksaan atau salah guna kuasa demi kebajikan dan kesejahteraan penduduk Kampung Sungai Baru khususnya dan masyarakat Melayu amnya. Sekian, terima kasih. Kenyataan oleh Datuk Seri Utama Mukris Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku Presiden Parti Pejuang Tanah Air. Hidup pemilik Kampung Sungai Baru.